Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang bersama dengan saya Muhammad Ridwan Tan dalam channel Nasihat Mu'alaf dibawakan oleh Mantap Travel. Hari ini kita berada di Mekah untuk hari yang ketiga. Kita ada program yang sangat padat lagi seperti dengan semalam. Hari ini kita akan berziarah di luar lagi. InsyaAllah pada hari ini kita akan berziarah ke tempat-tempat seperti Arafah, Jabal Rahmah, Jabal Sur, Jabal Nur. Kemudiannya kita akan tengok juga Mina, Muzdalifah. Kemudiannya kita akan singgah di Masjid Jin, Masjid Pokok. Dan kemudiannya kita akan bermiqat di Ja'ranah dan kembali ke Mekah untuk menunaikan umrah kali yang kedua. Jadi jom kita, bas sudah menunggu. Jadi jemaah, dah ready belum jemaah? Okey, alright. Bye bye. Dan juga kita akan Jabal Nur kita nak berhenti boleh. Lepas tu kita akan tempat pertama yang kami ziarahi pada hari ini adalah Jabal Sur. Di Jabal Sur ini kita menghayati bagaimana jejak perjalanan hijrah baginda Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi baginda daripada kaum kafir Quraisy yang cuba untuk menghambat dan membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Destinasi kami yang seterusnya adalah Arafah dan Jabal Rahmah. Ianya menjadi destinasi wajib yang diziarahi yang telah ditetapkan oleh Lembaga Tabung Haji ke atas agensi pengurusan umrah supaya dapat memberikan motivasi kepada para jemaah umrah untuk menunaikan haji. Arafah dan Jabal Rahmah ini menjadi tempat berwukufnya para jemaah haji pada 9 Zulhijjah. Di sini juga berlakunya beberapa peristiwa penting dalam sejarah kemanusiaan, di mana Nabi Adam AS dan Hawa bertemu kembali di sini setelah sekian lama berpisah setelah diutuskan ke bumi. Di sinilah juga Malaikat Jibril AS mengajarkan Nabi Ibrahim AS cara-cara menunaikan manasik haji. Antara perkara yang perlu dihindari ketika berada di Jabal Rahmah adalah terikut-ikut jemaah dari negara lain yang melakukan perbuatan khurafat yang tidak bersesuaian dengan syarak. Dari puncak Jabal Rahmah dapat kita lihat suasana menghijau di sekeliling Arafah. Benarlah sabda Nabi SAW, tidak berlakunya kiamat sehingga tanah Arab kembali hijau dipenuhi sungai. Hadis riwayat Muslim. Maka apabila kita melihat suasana ini, maka haruslah timbulnya rasa takut dalam hati kita bahawa kiamat itu teramat dekat. Baik, sekarang kita berada di Masjid Ja'ranah, di mana di sini adalah merupakan miqat kita. Kita akan berniat ihram di sini dan kembali masuk ke dalam tanah haram ke Mekah, Masjidil Haram, untuk kita menunaikan umrah kali yang kedua. Boleh mandi di sini, mengambil wuduk dan juga seterusnya menukar kain ihram, insya-Allah.
Pada kebiasaannya, kita akan berhenti di Masjid Ja'ranah untuk bermiqat berniat ihram untuk menunaikan umrah bagi kali yang kedua setelah melakukan ziarah di tempat-tempat bersejarah sekitar Mekah. Kita akan berhenti di Masjid Ja'ranah ini selama lebih kurang 1 jam untuk menyediakan diri untuk berniat ihram. Di sini, kita boleh mandi sunat ihram, memakai kain ihram, melakukan perkara-perkara sunat sebelum ihram, solat sunat ihram, dan seterusnya berniat ihram untuk menunaikan umrah. Alhamdulillah, kita pun selesai melakukan perkara-perkara yang sunat di dalam ihram, ya, dan telah memakai kain ihram, termasuklah telah pun menunaikan solat sunat ihram sebanyak 2 rakaat insya-Allah. Jadi daripada sini kita akan bertolak memasuki kota Mekah insya-Allah untuk menunaikan umrah kali yang kedua. Sebenarnya baru hari yang ketiga ini kita menunaikan umrah yang kedua, barulah saya bawa sahabat-sahabat semua untuk bersama-sama dengan saya, bersama dengan jemaah untuk melihat bagaimana kita melakukan umrah, kerana pada kali yang pertama kita melakukan umrah, iaitu umrah yang wajib untuk kali yang pertama semasa hari kami sampai ke bumi Mekah. Jadi kita tidak membuat sebarang rakaman ataupun apa-apa kerana kami ingin itu untuk diri kami sendiri, untuk memberikan tumpuan yang sepenuhnya kepada ibadah. Jadi insya-Allah untuk umrah yang kali kedua ni saya akan bawa sahabat-sahabat semua untuk melihat kita menunaikan ibadah umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Solat fardu asar dulu. Habis solat fardu asar, kita tunggu dekat bahagian depan. Katakan ada balas, ada tempat solat perempuan tu, ada barikade tu kan. Kita tunggu di barikade yang depan dengan Muntazam. Muntazam tuan-tuan, kita tunggu yang depan bahagian depan. Kat di belakang lah maksudnya. Sebaik sahaja berniat ihram, kami bertalbiah sepanjang perjalanan. Sesampainya di hotel, kami terus berkumpul dan menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan rukun umrah yang kedua, iaitu tawaf. Dalam melakukan tawaf sebanyak 7 pusingan keliling Kaabah, mulut tidak terhenti dengan bacaan doa dan zikir. Setiap doa yang dilafazkan atau yang dilintas dalam hati, benar kita dapat merasakan setiap doa itu Allah mendengarnya. Mata memandang kepada Kaabah, merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kerdilnya diri kita ini. Tanpa disedari, air mata pun mengalir. Inilah tempatnya Allah jadikan hati setiap manusia yang beriman cenderung kepadanya, cinta padanya, tempat berkumpulnya manusia dari segala pelosok dunia yang hanya mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Selesai melakukan tawaf, sebelum diteruskan dengan ibadah sa'i, para jemaah melakukan dahulu ibadah-ibadah sunat selepas tawaf, iaitu solat sunat 2 rakaat selepas tawaf di belakang maqam Nabi Ibrahim, berdoa di Multazam dan meminum air Zamzam. Tentu sekali para jemaah tidak ketinggalan juga untuk berselfie di hadapan Kaabah sebagai tanda kenang-kenangan. Selesai rukun yang tadi ya. Okey, alhamdulillah kita pun selesaikan rukun tawaf. Sekarang ini kita akan pergi ke rukun yang seterusnya, iaitu sa'i ya.
Okey, jom. Sa'i adalah rukun di mana kita berjalan kaki dan berlari-lari anak berulang-alik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Setiap perjalanan di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah atau sebaliknya adalah lebih kurang 400 meter. Sa'i adalah satu syiar. Kita mengambil ibrah dan penghayatan perjuangan Siti Hajar yang berusaha untuk mencari air untuk anaknya Nabi Ismail AS yang masih lagi kecil. Perbuatan sa'i adalah satu manifestasi kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha tidak putus harapan dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun pelbagai ujian yang dihadapi dalam kehidupan kita. Semasa melakukan sa'i, tidak yang lain yang diharap melainkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa kita dan Allah menerima segala amal kita. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Okey, itu dia untuk hari ini. Telah pun kita selesai menunaikan umrah untuk kali yang kedua. Moga-moga sahabat-sahabat semua mendapat sedikit mendapat sedikit kebaikan. Moga-moga ada kebaikan yang dapat kami kongsikan. Moga-moga dapat menaikkan semangat kita, motivasi kita untuk sampai ke tanah suci. Ini dia sebelah saya, Khairul. Okay, insya-Allah pada yang akan datang saya akan bawakan kepada sahabat-sahabat semua perjalanan kita untuk memanjat Gua Hira ataupun Jabal Nur. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Bagi sahabat-sahabat yang menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan juga share, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Nasihat Mu'alaf dan juga sokong Mantap Travel. InsyaAllah setiap klik anda adalah kebajikan. Dengan itu wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.